Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Asib. Guys, ini adalah berita tergempar dan berita terkini. Kalau korang mengikuti kes kematian yang melibatkan pelakon terkenal Thailand iaitu Teng Nida yang menjadi trending di berita seluruh dunia, media telah pun cover cerita ini sejak tahun lalu lagi pada malam kejadian pada 24 Februari 2022 di mana kejadian ini telah pun berlaku di Menam Chao Phraya, Bangkok, Thailand bersama dengan seorang pelakon Thailand terkenal Teng Nida dan juga suspek-suspek yang lain. Kini pada 3 Februari baru-baru ini, kumpulan penyiasat yang berpihak kepada ibu Teng Nida iaitu Puan Panida telah pun menemui bukti-bukti baharu yang pastinya bukti-bukti ini boleh dikatakan 80% akan mengheret suspek-suspek ke muka pengadilan. Termasuklah Paul, Robert, Kartik, Sen dan juga Chop. Sebelum ini, kesemua suspek mengaku tidak bersalah. Tetapi baru-baru ini di muka perbicaraan hakim, dua orang suspek iaitu Paul dan juga Robert telah pun mengaku bersalah melibatkan diri mereka dalam tragedi Teng Nida. Puan Panida iaitu ibu kepada Teng Nida berkata telah pun menemui bukti baharu yang pastinya bukti ini dan dia yakin bukti ini akan berjaya mengheret dan disumbat ke dalam lokap. Dia berkata lagi dia akan meminta wang pampasan baru. Bukan lagi 50 juta baht Thailand seperti sebelum ini, tetapi lebih daripada 50 juta baht. Menurut penasihat undang-undang iaitu Chai Wat berkata, di mana Chai Wat ini berpihak kepada ibu Panida. Dia berkata dia telah pun meminta semula kepada pihak berkuasa iaitu kamera di dalam kereta Teng Nida bersama dengan memory card 16GB kepada pihak berkuasa untuk dianalisa semula data yang ada di dalam memory card tersebut. Dia meminta memory card ini dan juga kamera tersebut pada bulan 10 tahun lalu untuk mengembalikan data-data yang berada di dalam memory card tersebut. Menurut Chai Wat, proses ini telah pun menguji kemahirannya dalam 3 aspek. Yang pertama iaitu untuk memahami undang-undang. Yang kedua iaitu teknik penyiasatan kes ini. Dan yang ketiga mengenai teknik hubungan dengan suspek yang lain yang melibatkan 6 orang suspek dalam kes ini. Untuk pengetahuan korang, kalau korang ikut kes ini, sebelum ini Puan Panida telah pun meminta wang pampasan sebanyak 50 juta baht. Tetapi Paul dan juga Robert hanya memberi dan juga bersetuju dengan rela hati untuk memberi 9.2 juta baht. Manakala baki pampasan yang selebihnya itu daripada 4 orang suspek ini lagi. Tetapi mereka masih tidak mengaku bersalah dan ingin meneruskan kes ini untuk mempertahankan diri mereka. Untuk pengetahuan korang, sebelum ini bekas peguam kepada ibu Panida iaitu peguam Decha sebenarnya telah pun mengambil kamera dalam kereta tersebut dan juga bersama dengan memory card 16GB. Tetapi, bila peguam Decha menganalisis data dalam kamera card itu, beliau gagal untuk menemui audio di dalam visual, di dalam footage tersebut. Beliau hanya menemui footage visual sahaja tanpa audio. Jadi, bukti tersebut kurang kuat untuk dibawa ke muka pengadilan. Sebab visual hanyalah visual jalan raya sahaja tanpa audio, tanpa muka penumpang ataupun muka pemandu di dalam kereta tersebut. Penasihat undang-undang Chai Wat meminta semula kepada pihak berkuasa kamera dan juga memory card itu untuk dianalisis balik data, mengembalikan data-data yang telah pun dipadamkan oleh individu tertentu bagi mengesahkan kes ini dan juga membantu kes ini menangkap suspek yang dikatakan terlibat dalam kes pembunuhan Teng Nida. Ditanya bukti apa yang ditemui oleh mereka di dalam memory card itu, Chai Wat enggan untuk memberitahu apakah bukti ataupun berkongsi bukti itu dalam rancangan ini. Tetapi dia kata dia akan membawa bukti ini ke mahkamah untuk bercakap di hadapan hakim. Yang paling penting, Puan Panida telah pun menonton sendiri, tengok sendiri bukti tersebut dan juga mendengar sendiri audio perbualan anaknya iaitu Teng Nida bersama dengan pembantu anak dia Kartik pada malam 24 Februari itu sebelum kejadian, sebelum mereka tiba ke
tempat kejadian. Waktu ketika itu adalah sekitar 1 hingga 2 pagi. Penolong penasihat undang-undang iaitu Niti Phat juga berkata, ada beberapa bukti yang telah dipadamkan dalam memory card itu, di mana kamera itu telah pun rakam pada tahun 2021 lagi, tetapi ada beberapa footage yang telah pun dipadamkan di antara malam kejadian. Lepas daripada malam kejadian itu, kamera tersebut hanya rakam visual sahaja tanpa audio, hanya gambar sahaja. Ini telah pun menjadi persoalan, kenapa pada malam tersebut hanya visual sahaja yang ada di dalam memory card itu, tetapi audionya tidak ada, sedangkan hari-hari sebelum ini visual dan juga audio ada. Ini adalah data yang telah pun mereka temui, tetapi data ini telah pun berjaya dikembalikan, direcover semula menjadi bahan bukti yang sangat penting dalam kes ini, di mana ada terdengar perbualan yang telah pun dirakamkan setelah dikembalikan data memory card tersebut. Ada perbualan yang mereka dengar mengenai bagaimana boleh berlaku, apa yang telah terjadi, di manakah Teng Munida, apa telah pun berlaku di dalam bot tersebut. Perbualan-perbualan ini menerusi hanya 2 suara sahaja yang berlainan di dalam audio tersebut, di mana dipercayai suspek ini telah pun memandu kereta ini semula untuk dibawa pulang selepas kejadian itu berlaku. Siapakah yang memandu kereta ini? Siapakah 2 orang suspek yang berbual dalam kereta Teng Munida selepas malam kejadian? Lebih menarik lagi, Puan Panida yakin dan dia berkata, sebenarnya sebelum ini, penerangan sebelum ini yang mengatakan Teng Munida pergi ke belakang bot dan ingin membuang air kecil dan dia terjatuh daripada bot tersebut, itu adalah tidak sahih dan direka-reka oleh suspek di atas bot. Apa yang Puan Panida dengar menerusi audio tersebut adalah sebenarnya kesemua suspek pada malam tersebut adalah berada di kepala bot. Bukannya Teng Munida pergi ke belakang bot untuk membuang air disebabkan oleh tandas rosak. Susulan daripada itu, Paul dan juga Robert telah pun mengaku bersalah di hadapan hakim, manakala 4 lagi orang suspek termasuklah Sen, Katik, Chop dan juga Pim masih tidak mengaku bersalah, di mana mereka didakwa melibatkan diri dalam kes jenayah yang terbesar di Thailand ini. Puan Panida bagaimanapun akan membawa bahan bukti ini, penemuan terbaru ini ke muka pengadilan. Menurut Ketua Penasihat Undang-Undang ini, Tuan Chai Wat berkata lagi, mereka perlu membawa dan juga membuka semula kes ini sebelum 17 Mac ke mahkamah. Kalau mereka lambat ataupun Puan Panida tidak membawa bukti ini, bahan bukti ini ke muka pengadilan sebelum 17 Mac, keempat suspek lagi akan dilucutkan kesalahan tidak bersalah dalam kes ini. So, Puan Panida perlu membawa bukti ini dan membuka kes ini semula untuk meneruskan kes dan mencari keadilan untuk anaknya Teng Munida. Menurut Puan Panida lagi, dia berkata dia langsung tidak menyangka bahawa Paul dan juga Robert akan mengaku bersalah di hadapan hakim. Dia bagaimanapun senang hati sebab Paul dan Robert telah pun mengaku bersalah. Dan Paul dan juga Robert tidak langsung malu untuk mengaku kesalahan mereka. Mereka bagaimanapun telah pun minta maaf dan juga bersujud dan juga memeluk kaki Puan Panida di hadapan orang ramai ketika itu di dalam kod mahkamah. Menjadi persoalan ketika ini adalah mengapa mereka berdua sahaja mengaku bersalah sedangkan lagi 4 orang suspek tidak mengaku bersalah. Ingin meneruskan perbicaraan di mahkamah untuk mempertahankan diri mereka. Adakah 4 orang suspek ini tidak terlibat ataupun bagaimana? Susulan daripada itu, kalau korang ingat lagi, Puan Panida telah pun meminta pampasan kerugian ke atas anaknya sebanyak 50 juta baht, iaitu 9.2 juta adalah dari Paul dan juga Robert, manakala 40.8 juta baht daripada 4 lagi orang suspek. Menurut Puan Panida, tujuan dia untuk meminta pampasan itu sebanyak 50 juta adalah berdasarkan pada kerugian kerja job yang diambil oleh anaknya ketika hidup, termasuklah MC, pengacara, berlakon, menyanyi, artis undangan, ambassador event, ambassador produk, duta-duta dan sebagainya. Selepas perbicaraan itu, Puan Panida berkata dia akan meminta pampasan lebih daripada 50 juta baht selepas ini. Tambah Puan Panida lagi, dia berkata dia tidak akan tukar lagi peguam dan dia yakin dengan peguam dan juga kumpulan tim, ahli-ahli tim ketika ini yang sangat kuat untuk membawa bukti CCTV tersebut, rakaman tersebut kepada muka pengadilan, dan dia yakin mereka akan berjaya untuk menutup kes, memberi pengadilan kepada
mendiang Temu Nida. Itu sahaja berita terkini dan juga perkembangan semasa mengenai kes Temu Nida, di mana 2 orang suspek iaitu Paul dan juga Robert telah pun mengaku bersalah, manakala 4 lagi suspek belum lagi mengaku bersalah. Dan ada bahan bukti terpenting dalam kes ini, iaitu footage daripada kamera di dalam kereta Temu Nida. Jadi, untuk perkembangan kes yang seterusnya, jangan lupa untuk ikuti saya dengan menekan button subscribe di bawah, like, share dan juga komen di bawah untuk video yang seterusnya. Itu saja. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.